بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم وإمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من المخلصين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين أما بعد. Tuan-puan yang saya muliakan, insyaAllah sementara kita menunggu azan dan juga untuk mendirikan solat jemaah, sedikit masa kita isi dengan beberapa peringatan dan juga iktibaran daripada beberapa kisah-kisah yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, dalam masa 20 minit tu pun insya-Allah kita azan 1.13. Di samping tuan-puan rehat, kita isi dengan sedikit peringatan. Yang kita nak sebut tuan-puan ringkas tengah hari ini, suasana yang mau panggil tuan-puan kebetulan dengan suasana yang kita sedang hadapi ini. Sebenarnya tuan-puan, kalau kita refer balik kepada sejarah peradaban Islam, sebenarnya pandemik yang kita sedang lalui ini bukan suatu benda yang baru. Dia hanya kesinambungan daripada proses yang telah Allah caturkan beberapa ribu tahun yang dahulu. Sebab itulah Al-Imam Ghazali menyatakan dalam kitabnya, setiap kali musibah, maka apabila tamatnya musibah, kata Imam Ghazali, manusia perlu menjalani kehidupan yang baru. Manusia mengalami ataupun manusia mesti mengubah gaya hidup selepas tamatnya musibah. Bermakna tuan-puan, pandemik kita ini bukan suatu benda yang baru, tetapi dia merupakan kesinambungan daripada beberapa kisah-kisah yang lampau. Sebab itulah kalau kita tengok dalam tafsir Al-Iman Fakhrul Razi, Al-Iman Fakhruddin Ar-Razi, di dalam kitab tafsirnya menyebut ada 5 jenis azab yang Allah turunkan daripada langit ke bumi. Ada 5 jenis azab yang Allah turunkan daripada langit ke bumi sebagai peringatan kepada orang-orang yang beriman, dan juga sebagai mesej dan amaran yang jelas kepada orang-orang yang zalim. Yang pertama tuan-puan, ada 5 jenis ini, saya nak fokus yang kelima yang ada kaitan dengan kita. Yang pertamanya ialah turunnya angin puting beliung yang boleh meragut nyawa dan memusnahkan harta benda manusia. Ini salah satu azab yang disebut oleh Al-Iman Fakhruddin Ar-Razi. Azab yang kedua tuan-tuan, musibah yang kedua, ataupun kita panggil musibah, suatu benda yang kita tak nak berlaku. Musibah yang kedua dalam bentuk bencana ataupun dalam bentuk banjir besar. Dia juga boleh meragut nyawa dan memusnahkan harta benda manusia. Inilah jenis dan bentuk yang kita kena tahu. Yang ketiga tuan-puan, bentuk yang ketiganya ialah kemarau yang panjang. Dalam kitab falak ataupun dalam astronomi, dia menyebut tiupan angin kering yang tidak mengandungi hujan, yang membawa kepada kemarau yang panjang, yang boleh memusnahkan harta benda manusia dan membawa kepada berlakunya krisis makanan dan sebagainya. Dan yang keempat, halilintar. Ini jarang, tapi ada juga. Panah halilintar ni juga tuan-tuan merupakan mesej
musibah ataupun azab diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada langit yang boleh meragut nyawa dan juga memusnahkan harta benda manusia. Dan yang kelima disebut dalam kitab Al-Imam Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, yang kelima inilah yang digeruni oleh seluruh penduduk bumi, yang nama dia ialah wabak penyakit. Yang kelima ini yang sangat digeruni oleh manusia dan penduduk bumi, dan dia lebih bahaya daripada 4 bentuk ataupun 4 jenis azab yang diturunkan oleh Allah Ta'ala daripada langit, iaitu nama dia ialah bentuknya wabak penyakit yang berbeza mengikut kondisi zaman. Kalau dulunya tuan ta'un, dan sekarang ini virus yang kita panggil coronavirus ataupun COVID-19. Kalau kita tengok sejarah tuan-puan, Allah turunkan wabak penyakit sepanjang 700 tahun dinasti Kibti, sejarah kerajaan Fir'aun yang memerintah bangsa yang bernama Kibti. Kibti ini satu bangsa yang pupus hari ini tuan-puan. Bahasa dan bangsa dia mengalami proses kepupusan, bangsa dan bahasa. Bangsa Kibti tuan-puan antara bangsa yang pupus pada hari ini. Bagaimana cara Allah pupuskan bangsa Kibti yang diterajui oleh raja yang dinamakan Fir'aun. Fir'aun ini nama kepada raja yang memerintah, sebab tu dipanggil dinasti Fir'aun. 700 tahun ini juga disebut dalam kitab Falak. 700 tahun Allah Ta'ala menurunkan wabak penyakit sebanyak 7 kali. Sebab itulah formula yang ulama buat tuan-puan, setiap 1000 ataupun setiap 100 tahun Allah akan turunkan satu jenis wabak penyakit. Mana itu dah menjadi fitrah yang kita tak boleh rasa gusar, kita kena terima dengan pasrah, reda dan tawakal kepada Allah. Apabila kita tahu maklumat ini tuan-puan, kita tak rasa gusar dan pelik. Tidak satu benda yang pelik pandemik ini. Kenapa? Kerana pada zaman Fir'aun Allah binasakan mereka dengan turunnya wabak setiap 100 tahun sekali. Sehingga kata para ulama tuan-puan, akhirnya bangsa Kibti ini dipupus, dihilangkan oleh Allah Ta'ala di atas permukaan bumi apabila datangnya wabak meragut nyawa sebahagian besar penduduk ataupun sebahagian besar bangsa Kibti, dan bahasa sudah juga hilang sampai hari ini tuan-puan. Bukan saja bangsa Kibti, tetapi bahasanya juga hilang. Baik, yang kita nak sebut tuan-puan, apa yang perlu kita bertindak di zaman pandemik ini. Kita tahu bahawa sejarah telah membuktikan kepada kita bahawa pandemik ini suatu benda yang biasa, fitrah, berlaku setiap 100 tahun sekali. Maka kita mesti berhadapan dengan suasana ini, dan kita juga didengar dimaklumkan tuan-puan, insya-Allah kita juga pandemik ini bakal akan berakhir dengan endemik, dan kita akan hidup bersama-sama dengan virus dalam komuniti kita. Dan pastikan tuan-puan, kita hidup bersama virus dan kita jaga SOP. Dan paling penting tuan-puan, yang saya nak sebut 2 benda saja yang disebut oleh para ulama apabila kita berhadapan dengan suasana baru ini. Apa yang perlu kita sediakan? Kata para ulama tuan-puan, yang pertama sekali, kita mesti ubah kehidupan kita. Yang pertama, kita kena tingkatkan lagi hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini paling asas. Ini dia punya, orang panggil, gaya hidup ataupun action yang kita perlu ubah. Yang paling dasarnya ialah tuan-puan, kita mesti kena honor kepada pandemik. Siapa pemilik yang menurunkan musibah, dan siapa sebenarnya yang menjadi pencatur kepada musibah, bahkan bukan saja di negara kita, bahkan seluruh
dunia, tuan-puan, kita kena kenal siapa. Sebab itulah para ulama menekankan antara mesej yang cuba disampaikan oleh Allah Ta'ala di sebalik musibah diturunkan ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak jentik hati kita supaya kita mencari siapa pemilik dan pencatur kepada suasana yang tidak menentu, yang diturunkan oleh Allah daripada langit. Kita mesti kenal siapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Makin hampir kita dah kenal, tetapi kata para ulama, kenal tingkatkan lagi hubungan, makin hebat, makin power, makin kita kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenal melalui pendekatan dan metodologi ciri yang ada pada Tuhan yang memiliki dan mengurus suasana pandemik di dunia sekarang ini. Kita jangan kenal virus sahaja, tetapi kita nak kenal owner dan pemilik kepada virus yang kita semua maklum yang sangat berbahaya. Sebab itulah komponen pertama, kita tingkatkan knowledge kita, maklumat kita, info kita berkaitan dengan ciri-ciri ketuhanan. Sebab tuan-puan, kenapa saya sebut keyword dia ciri-ciri? Sebab kita akan berdepan dengan soalan muka nangkir. Kalau tuan-puan masih ingat, kita biasa dengar antara soalan yang top yang akan ditanya ialah man rabbuka. Dia tanya siapa man, siapa Tuhan kamu. Bermakna tuan-puan relate dengan soalan ini, jawapannya ialah kita nak jawab apabila soalan tanya man, soalan tanya siapa Tuhan kamu, maka kita kena kenal melalui pendekatan ciri yang ada pada Tuhan, bukan mengenal diri Tuhan yang tidak mampu dikenal oleh siapa pun melainkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi tabarakallah. Dia sahaja yang boleh mengenal Tuhan secara direct. Dia boleh melihat diri Tuhan. Nabi kita melihat ciri Tuhan yang ada pada diri Tuhan, tetapi kita tak mampu nak melihat diri Tuhan, tak mampu nak melihat ciri yang ada pada Tuhan. Hanya kita mampu tingkatkan hubungan kita dengan Allah Ta'ala melalui pengenalan info yang berkaitan dengan ciri-ciri kesempurnaan yang ada pada Tuhan. Kita refer balik kita akidah yang menghimpunkan dalam silabus akidah, menghimpunkan lebih kurang 14 ciri ketuhanan, 13 ciri ketuhanan yang lengkap, 20 ciri ketuhanan yang wajib ataupun yang mesti kita tahu untuk kita lebih rapat, lebih mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Supaya apa tuan-tuan? Supaya yang kedua, apabila kita boleh ada info, maka kita yang keduanya, kita boleh redha dan pasrah menerima apa saja ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang kita panggil dalam bahasa akademik, dalam bahasa syaraknya ialah tawakal, ataupun dia nama sebenar dia tawakkul. Orang kita panggil tawakal. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kita tawakal kepada Allah, kita serah segala usaha kita, perbuatan kita, hidup kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang kita kenal, yang kita tahu. Ini penting, hubungan mesti kita rapatkan, mesti kita kukuhkan, mesti kita tingkatkan supaya dia boleh tawakal. Kalau tidak, kita akan tawakal tak sebulatnya, tak sepenuhnya, masih ada ragu-ragu, masih ada rasa gundah gelana. Kenapa? Kerana info ataupun maklumat tentang ketuhanan masih belum komplit ataupun belum mantap. Ini penting. Nak lahirnya redha, nak lahirnya tawakal kepada Allah, mesti kita
kenal Allah Subhanahu wa taala secara maklumat. Carilah tuan-puan maklumat yang banyak di dalam kitab dan silibus akidah. Last kali tuan-puan. Last kali, kita ada berapa minit lagi? Kita ada 7 minit Kita nak berhenti pukul 1 kan. Kita berhenti pukul 1. Bagi peluang kepada tuan-tuan untuk berzikir. 1.13 kita zuhur. Bagi peluang nak berzikir. Last kali saya nak sebut tuan-puan. Apa yang perlu kita buat sepanjang pandemik, apa yang perlu kita tingkatkan lagi. Ini sangat ditekankan oleh para ulama kita. Ini gaya hidup ulama. Kita nak tengok dia punya habit yang ulama kita buat. Yang kedua tuan-puan, ulama kita dia bukan sahaja jaga kesihatan fizikal sahaja, tapi kesihatan rohani. Jadi penjagaan fizikal, penjagaan jasmani dan rohani kita kena mantap. Sebab tu saya tuan-puan lebih tahu. Kita tak nak sebut hari ni tentang penjagaan fizikal. Tuan-puan lebih maklum, lebih arif, lebih tahu. Tetapi penjagaan rohani kita, makanan rohani kita, yang kita sebut sebagai amalan, mesti kita tingkat, mesti kita gandakan. Terutamanya tuan-puan di tengah-tengah suasana pandemik ini, supaya hati kita tenang, ceria dan pasrah, tawakal tinggi kepada Allah. Apa dia? Lebih kurang 4 induk benda yang asas yang tuan-tuan dah buat. Saya ulang sahaja. Yang pertama tuan-tuan, kena tingkatkan. Kita dah buat benda ni, cuma kita upgrade lagi, iaitu Al-Quran jangan tinggalkan. Ini habit para ulama. Kita tukar habit kita. Kalau dulunya jarang-jarang kita dalam 1 tahun ni tuan-puan, Quran ini sekali je kita khatam. Bila Ramadan, setahun ni sekali je kita khatam, iaitu sempena Ramadan. Tetapi kita ubah tuan-puan, kita ubah. Allah dah bagi mesej kepada kita. Kita ubah, kita kena khatam lebih daripada 1 kali setahun. Tuan-puan dah boleh dah. Ni saya cakap kepada diri saya lah. Sebab tuan-puan, kata para ulama, tidak ada amalan yang paling hebat, tidak ada amalan yang paling lumayan pahalanya, melainkan Al-Quranul Karim. Kata orang soleh, salah seorang guru saya tuan-puan, kalau tuan-puan biasa dalam Facebook tu, nama dia terkenal dengan panggilan Pok Sumit Bukit Tembaga di Pokok Sena, Negeri Kedah Darul Aman. Ada seorang yang orang soleh di situ. Sekarang ni uzur. Namanya popular di negeri Mekah. Syekh-syekh dari Mekah datang setiap tahun ziarah dia. Tapi dia tidak popular di kampungnya. Kampung Bukit Tembaga tidak popular, orang tak kenal. Apabila ditanya, saya bawa seorang tuan guru saya daripada Kalimantan ataupun Indonesia, Kiai Ahmad Osman, Kiai Osman bin Ahmad, datang bawa ziarah Pok Su ni. Lalu tuan guru ni minta 2 benda. Yang pertama minta doa, yang kedua amalan. Lalu apa dia jawab tuan? Sangat simple, yang kita terkadang tengok biasa saja, tapi nilai yang sangat tinggi value dia di sisi Allah Ta'ala. Pertama dia kata, tidak ada amalan yang paling besar melainkan Al-Quranul Karim. Amalah setiap hari baca Al-Quranul Karim. Bagi orang yang tak mampu nak baca tuan-puan, belajar, dapat pahala belajar besar. Jangan kita tak mampu baca tapi kita baca dan keadaan tak betul, tak jadi. Itu jadi haram balik. Baca dengan jaga tata cara ataupun grammar, tata bahasa Al-Quran, supaya dia jadi bahasa Quran, bukan jadi bahasa kita. Tak mampu nak baca, tak apa tuan-tuan, jangan sedih, jangan give up. Kita belajar, dapat pahala belajar tu besar. Belajar Al-Quran. Orang yang belajar Quran, orang yang mengajar Quran, orang yang membaca Quran, orang yang menyebarkan Quran, semuanya ada ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setengah orang tuan-puan, dia motivasi tinggi, dia baca walaupun dia tak boleh baca. Jangan. Ini dapat kesan balik kepada kita. Baca tak betul, haram.
Belajar. Walaupun kita dah tua, jangan bimbang. Syekh-syekh dulu 60 tahun baru mula belajar. Kita tak sampai 60 lagi, tak pencin semua lagi, muda-muda lagi, umur 30, umur 20, muda lagi. Syekh Azharis, seorang tokoh yang terkenal, dia mula belajar umur 60. Apabila ada kesedaran dia umur 60 dia belajar, dia komit sehingga dia boleh berjaya menjadi ulama yang besar dan mengarang kitab. Nama dia ialah Syekh Azhari. Mana kita biasa tuan-tuan, jangan bimbang, belajar. Dan yang kedua, kata dia amalan dia tuan-tuan. Apa amalan dia yang kedua? Amalan dia yang kedua ialah apabila diminta oleh tuan guru baca doa. Tuan guru ni tawaduk tuan-tuan. Tuan guru daripada Indonesia ni seorang yang tawaduk. Datang bertemu dengan Pak Su ni, minta supaya Pak Su doakan kepada dia. Saya ada depan majlis, dalam majlis saya bawa. Lalu bagi air satu gelas, minta Pak Su doakan. Pak Su kata, doa apa? Kamu dah apa nama ni kiai, kamu tuan guru, saya tak ada apa. Tetapi tuan guru ni, kiai ni, paksa Pak Su ni, doalah kepada saya untuk kebaikan saya. Apa yang Pak Su doa? Pak Su baca dengan jelas. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Doa ni. Lalu kiai kata, takkanlah apa nama ni Pak Su baca doa tu je, tambah lagi. Kata Pak Su, cukup dah. Aku himpunkan ke Allah, himpunkan kedua-dua kebaikan yang kita akan dapat insya-Allah. Kebaikan dunia yang kita minta, dan lebih-lebih lagi tuan, kebaikan akhirat. Dua benda yang saja dalam ayat ini yang kita minta, kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Dan kebaikan apa yang kita tak tahu tuan, Allah Ta'ala terhantar sendiri. Nak minta satu persatu kita tak tahu apa jenis kebaikan, maka umum, ya Allah berikanlah kebaikan kepadaku dunia dan kebaikan akhirat kepadaku. Baik, nombor dua tuan-tuan, satu Quran, yang keduanya tuan-tuan selawat. Ini jangan tinggal. Selawat ni jangan tinggal. Kata para ulama, paling sikit kita berselawat, biarlah mampu 100 kali. Barulah dikatakan kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sambil bawa driving je tuan-tuan, 100 bukan lama pun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Pastikan clear, cantik bahasanya. Bunyi macam selawat, bukan bunyi macam bahasa kita. Jangan Sayyidina, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina. Bukan sahih. Bersahih jadi bahasa kita. Dia bukan sahih. Sahih tak ada makna. Nasib baik tak ada makna. Kalau bertukar makna lagi bahaya. Kalau sahih dia tak ada makna. Dia sayyi syadah. Settle tuan-tuan. Yang ketiga apa dia tuan-tuan? Yang ketiga zikir. Zikir ni dia punya senjata dalaman kita ni. 4 benda yang saya nak sebut ni tuan-tuan, inilah dia senjata yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, ad-du'a silahul mu'min. Doa ini, semua 4 ni termasuk doa. Doa ini ialah senjata yang ampuh kepada orang mukmin. Kekuatan dalaman kita, fizikal kita kuat tak cukup tuan-tuan. Ahli silat kita, tomoy kita tak cukup, tetapi mesti kekuatan dalaman kita. Inilah dia senjata dalaman. Zikir. Zikir apa tuan-tuan? Tak perlu panjang pun. Dan induk, ibu kepada zikir ialah la ilaha illallah. Ini ibu. Ulama kata kalau mampu buatlah 1000 kali. Tak mampu buatlah sekadar mampu, asalkan buat. Selawat 100 kali, la ilaha illallah tak mampu 1000, buatlah sekadar yang kita mampu. Yang kedua tuan-tuan, la ilaha illallah. Mungkin tuan-tuan kata apa lagi? La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Panjang. Ada ke ustaz yang pendek? Kita nak pendek je. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Panjang sangat. Tak larat tuan-tuan nak 100 kali. Tak larat 1000 kali. Ada tak pendek? Paling pendek tuan-tuan, ini juga value yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baca basmalah. Amalan para ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Disebut dalam beberapa kitab. Disebut dalam kitab Luqatul Aurad. Disebut juga di dalam beberapa kitab-kitab yang lain. Amalan inilah dia amalan yang menjadi habit di kalangan para ulama, yang mereka tidak meninggalkan amalan-amalan ini, terutamanya di musim-musim pandemik. Untuk apa tuan-tuan? Kekuatan jiwa kita. Untuk apa? Kekuatan rohani kita. Apabila kekuatan rohani kita kuat, rohani kita bawa, lahirlah natijah, lahirlah rizak dia. Hati akan diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati kita, apapun berlaku pada kita, kita akan tenang tuan-tuan, tenang, ceria, happy walaupun apa saja berlaku. Kenapa? Kekuatan dalam.
kekuatan dalaman kita. Itulah dia tuan-tuan, sebuah sedikit amalan yang asas yang menjadi induk di kalangan para ulama. Banyak lagi tapi kita sebut yang asas. Mudah-mudahan tuan-tuan kita tingkatkan lagi, kita double lagi khusus di musim ini. Untuk apa? Untuk pastikan hati kita, jiwa kita tenang, jiwa kita ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Insya-Allah kita sambung dengan khutbah Jumaat dan dengan solat Jumaat. Dan alhamdulillah tuan-tuan, terima kasih banyak kepada tuan-tuan yang terpilih pada tengah hari ini. Bukan semua terpilih ni. Saya datang tadi dah penuh dah tuan-tuan. Nasib baik saya ni tazkirah. Kalau tidak boleh masuk, saya pun kena balik. Nasib baik nama saya ini tersenarai dalam tazkirah, dapat solat Jumaat bersama tuan-tuan. Nak ceritanya satu rahmat, satu peluang Allah beri, bukan semua orang dapat mendirikan Jumaat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna min 'ibadikas salihin waj'alna min 'ibadikal mutatahhirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.